mungkin ini jarang banget bisa kita temui ya di negara-negara lain. Nah, ini juga termasuk budaya Malaysia yang masih terus ada gitu guys. Respectful and not smelling dirty. Harum. Smelling or something like that. Okay. Malaysian Muslim better than our Turkish Muslim. Oh. Di atas dunia ni tak ada umat Islam yang lebih baik daripada orang Malaysia. Seolah-olah tak ada satu negara Islam yang lebih aman, lebih baik, lebih makmur, lebih aman, lebih damai melebihi daripada negara Malaysia. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua. Halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini kita akan mereaction yang akan memberitahukan kepada kita fakta sejujurnya tentang negara Malaysia itu. Dia benar-benar mengalami hal ini ketika di Malaysia. Nanti kita lihat sama-sama video seperti apa, tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jom kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Must try food di Negeri Sembilan, nasi lomak, masak lomak. Dia, nah Pak Cik ini mengajarkan kakak ini makan menggunakan tangan di kedai masak lomak. Lomak tuh kalau di bahasa kamparnya lomak tuh enak guys, sedap gitu. Dia ajarin cara makan. Pintar banget. Sedap. Tangan. This angle must always down. Agak susah mungkin ya kalau pertama kali. Lucu banget makannya kayak ini. Memang betul. Orang Arab ni memang kasar. Cara mereka bercakap biasa. Cara mereka bawa kereta pun memang kasar. Cara mereka bergaul pun kasar. Tapi untuk mereka biasa. Benda tu biasa. Okey. Mereka biasa. Tapi bagi kita orang luar, tambah-tambah kita orang Malaysia, kita ni lemah lembut sikit sebab santun sikit. Betul. Kita terkejut bila tengok orang Arab ni cakap macam tu, kita terkejut. Okey. Tetapi yang bestnya, which is this, kalau orang Arab tu tahu kita orang Malaysia, mereka terus lembut, mereka terus sayang. Oh, iya ke? Okay? Oh, ni saya tak tahu. Orang Arab confirm automatic dia suka orang Malaysia. Okey. Sebabnya I think ini saya punya own teori lah. Pelajar-pelajar kita yang dekat Mesir, ramainya orang-orang yang baik-baik. Okey. Kemudian jemaah reputasinya kita ke Mekah, baik. time umrah ataupun time haji, baik-baik belaka. So jadi orang Arab suka sangat orang Malaysia. Saya tak tahulah ada tak sesiapa yang berpengalaman dengan orang Arab kan? Orang Arab ni kan bila tahu orang Malaysia terus best, terus layan dengan baik. Mungkin juga sebab ada juga ramai yang saya tanya-tanya diorang ni, sebab Mahathir pun ada juga. Mahathir dulu macam banyak marah nama Malaysia dekat daerah Arab ni. Jadi ramai orang bila cakap Mahathir, bila cakap Malaysia je Mahathir. Ada ramai lah. Masalah dia sampai sekarang diorang ingatkan Mahathir masih lagi PM Malaysia. Oh, iya ke? Memang diorang suka Mahathir. Baik. Itulah ya kata pepatah, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Mulai dari pelajarannya baik-baik, jamaah umroh, jamaah hajinya juga baik-baik. Jadi orang dari negara lain juga akan respect pada kita. Kita juga akan dilayan sebaik mungkin gitu. Apa yang paling kamu suka di Malaysia? 5 perkara yang orang Arab suka di Malaysia, okey? Okey. Yang pertama adalah rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia baik. Kalau kita senyum, dia orang pun senyum. Kalau orang minta tolong, dia orang boleh tolong. Ini yang pertama. Yang kedua adalah makanan. Makanan di sini ada macam-macam. Ada makanan Malaysia, ada makanan India, ada makanan Arab, macam-macam. Kalau negara kami tak ada. Kami ada makanan Arab ya. Arab aja. Dekat sini ada macam-macam. Alhamdulillah memang semua sedap, tapi saya suka makanan Melayu lah. Ketiga. Terbaik. Yang ketiga adalah cuaca dia. Cuaca dia memang best. Mungkin bagi saya lah.
Sebab bukan selalu panas dan tak ada sejuk. Saya memang tak suka musim sejuk, langsung tak suka. So dekat sini cuaca alhamdulillah best. Dia tak panas, tak sejuk, biasa. Sedang. Inilah cuaca yang saya suka. Yang kelima adalah laut dia. Laut dia memang best. Kalau kita pergi Terengganu ataupun kita pergi Penang, Terengganu, Penang, memang best lah. Banyak tempat ada laut. Bukan macam negara lain. Negara lain satu tempat je yang ada laut. Okay guys, semoga insya-Allah Malaysia maju lagi sampai jadi yang pertama di dunia ni. Dan aman sentiasa di seluruh Malaysia. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Bila kita pergi ke negara Gulf country ni, kadang-kadang kita dilayan secara double standard. Okay, saya ada satu pesanan lah pada orang yang nak pergi ke Dubai ke, nak pergi ke Abu Dhabi ataupun lebih tepat nak pergi ke negara-negara Gulf country. Gulf country ni adalah merupakan negara-negara Arab yang mereka ni ada 7 buah negara yang boleh dikatakan majoriti negara-negara ni adalah negara-negara Arab yang kaya. Kena ingat negara Arab ni ada negara Arab yang kaya dan yang tak kaya. Yang kaya ni ada 7. Antaranya adalah Kuwait, UAE, Bahrain, ada Saudi, banyak lagi lah. Cuma apa yang saya nak share menariknya tentang bila kita pergi ke negara Gulf country ni, terutamanya di Dubai, kita jangan pelik dan terkejut bila mana kita pergi ke sana kadang-kadang kita dilayan secara double standard. Dan benda ni berlaku sendiri pada saya bila mana kita nak buat urus niaga, jual beli, nak membeli barang ataupun kita pergilah ke mana-mana dekat Dubai kan, kita akan nampaklah begitu mereka ni double standard dan layanan mereka akan berbeza pada kita dibandingkan dengan orang kulit putih. Kenapa mereka jadi begitu? Sebab dekat negara Gulf country ni kebanyakan pekerja-pekerja labor adalah datang daripada paling banyak Filipin, Bangladesh, Nepal dan di Indonesia juga ramai yang bekerja di sana. Jadi bila kita pergi ke sana, kebanyakan mereka ni bila dia tengok muka kita, dia selalu assume yang kita ni adalah Filipin. Until kalau kita tunjuk pasport dan layanan tu akan jadi berbeza. Walaupun benda ni pahit untuk kita terima, tapi sebab saya sendiri dah pernah bekerja di Gulf country, saya pernah bekerja di Kuwait, jadi saya memang dah faham tentang budaya ini. Jadi kalau orang yang dah biasa pergi Gulf country ni mesti dapat feel apa yang saya cakap ni lah. Tapi memang muka-muka kita nih, muka Asia Tenggara tuh mirip banget gitu ya guys. Apalagi dengan Thailand. Wah, susah dibedakan antara muka Thailand, muka Indonesia, muka Malaysia, muka Brunei. Kan mirip loh muka-muka orang Asia Tenggara nih gitu. Bekas pemain rugby New Zealand iaitu Sonny Bill Williams berada Uji di adab Bandar anak-anak Madinah Malaysia. Al-Munawarah untuk menjalani ibadah umrah. Ketika berada di bandar suci itu, beliau didatangi sebuah keluarga Malaysia yang berkemungkinan penyokong beliau. Namun, apa yang berlaku selepas itu menyebabkan Williams tersentuh. Kanak-kanak tersebut berjabat tangan, membongkokkan kepala dan menyentuh bahagian belakang tangan dengan dahi mereka. Williams memuji tindakan kanak-kanak tersebut dalam menghormati dan menyanjungi nilai kekeluargaan yang dimiliki mereka. I love this country. Jadi setelah sholat, sholawatan, terus saling berjabat tangan, saling memaafkan gitu. Nah mungkin ini jarang banget bisa kita temui ya di negara-negara lain. Nah, ini juga termasuk budaya Malaysia yang masih terus ada gitu guys. Nah ini kan adalah budaya yang dipertahankan sama jamaah-jamaah masjid. Ketika selesai sholat, sholawat, saling berjabat tangan, saling memaafkan gitu. Ini bagus banget dicontoh. Something that I realized is unique and beautiful in Malaysia is after the prayer, women here actually get up. Well, I'm speaking in the women's section, also happens in the men's section, is they actually get up and they will go around and greet everyone with a smile and shake everyone's hand. Where I come from, where I used to live, for example, in Canada and other countries that I visited, if they do greet someone after the prayer, they might look to the person to their right and to their left. Sometimes the person in front of them as well if they turn around, but they won't go around and greet everyone. But here in Malaysia, I spoke to a local and she told me that we actually learned that at school. It's proper etiquette for us. So after they're finished praying, they're going to sometimes form an organized line and greet each other and smile and shake hands. And that's just so beautiful. Also experience the way of greeting the imam, greeting the one on your left and right, etc. But here, mashallah, after the adhkar and
They have the habits usually to do the adhkar together. Then they stand up, and you have either the imam who's going to go on his right, or the one on the right who start to greet. Imam berdiri, jamaah berbaris untuk salaman. Nah itu yang Masya Allah buat dia kagum banget dengan Malaysia ketika sholat jamaah di masjid Malaysia guys. And then you do like a whole a row, and sometimes you continue and continue. MashaAllah, it's something that creates a wonderful brotherhood between each other. We may start with a salam and continue talking. We do it in the prayer when we say Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam at the end of the prayer have many meanings. One of them is to greet the person next to you. And they took this and they put it on another level. Of course, if you're praying in a mosque and there's lots and lots of people, they're not going to go around and shake everyone's hand. That is very time consuming and it can be a lot. But I've seen it happen often in suraus, musallas, prayer rooms. And mashallah, it's just so beautiful. Sopir Malaysia ini menolak mengambil uang dari seorang penumpang setelah dia tahu bahwa penumpang ini adalah pemuda yang berasal dari Gaza, Palestina. No. You keep the money. No. You keep the money. ما يريد أقول له خذ ما يريد امسك. No. ليش؟ No keep your money. Masya Allah Pak Cik. I give you. I pay for you. Don't worry. We are a friend. Okay? We are friend. We are Muslim. Yeah. I hope you are happy. You enjoy yourself. Okay? Alright? Pak Cik terbaik. امسك يا No. Okay, you can go. هو بقول عشان أنا من غزة ما بده ياخذ مني. هو مسلم وأنا مسلم. وأنا بقول له أنت يعني مش ماشي عمية مش راضي. يعني أنت بتشتغل شغل هذا. صباح الشيء فاهمين كيف؟ تفضل. يلا. Okay. Thank you. Ketika tahu pemuda itu dari Palestina, Pak Cik ini nggak mau ambil uangnya, free, simpan uangnya. Untuk kamu aja saya berikan free tumpangannya. Malaysia dipuji Sheikh Asim Al-Hakim, orang kita bawa kereta bagus dan sopan. Tapi abang super grab ngebut loh di Malaysia. Here you drive good, mashallah. And Malaysian people are very nice, very easy going. In Saudi, mashallah, when I get in my car, I put my helmet. And I become a different person. You know, I became very aggressive. And when we drive, if someone cuts over me, he made a mistake, I will follow him until Makkah. Just to cut over him. Here you drive good, mashallah. And Malaysian people are very nice, very easy going. In Saudi, mashallah, when I get in my car, I put my helmet. Budaya Malaysia yang orang Jepun suka. Apa ya? Saya tak pasti sama ada suka, dia orang suka ataupun tidak. Tetapi yang dia respect lah. Yang dia hormat, budaya salam. Jumpa orang bersalam. Jepun tidak ada. Jepun dia tunduk hormat kan. Dia panggil ojigi. Ojigi ni tunduk hormat lah. Konnichiwa, dia tunjuk kepala. Sikit-sikit tunduk kan orang Jepun. Jumpa dia tunduk, ohayo gozaimasu, tunduk. Orang Malaysia lebih kepada bersalam. Kalau budak, tanda respect kita cium, mesti ada cium tangan kan. Itu dia orang tak ada. Jadi bila dia orang tengok kita sikit-sikit bersalam, orang muda bersalam dengan orang tua, dia akan cium tangan. Jadi dia orang pandang tinggi lah. Sebab tidak ada dalam budaya dia orang. Dan kita nampak lebih mesra lah disebabkan benda tu kan. Ada body touching, ada peluk-peluk semua. Yang tu dia orang tak ada. Saya rasa dia respect lah. Dia respect benda tu dan dia suka tu saya tak pasti. Tetapi dia memandang tinggi dan menghormati kita punya budaya lah. Salah satu dia salam, bersalaman dan berpelukan. Pada masa-masa tertentu ya. Sesama jenis ya guys, bukan lawan jenis. Dan salam cium tangan. What is my name? My name is Faiz. As you guys can see, I'm in Malaysia right now. I want to show you guys how the Malaysian kids greet when we say salam. Watch how all these kids react. Hey, salam alaikum. Tell me that's not the cutest thing ever, bro. That's the cute. Salam alaikum. Salam alaikum. Look at that, bro. It's so cute. Salam alaikum. Let me see if he does it. Salam alaikum. Wow. Salam alaikum. Well, Malaysia got my heart.
Jadi mungkin di negara dia nggak ada cara bersalaman seperti itu ya, anak-anak ke orang yang lebih tua. Nah dia salut sama adab dari anak-anak di Malaysia guys. Kalau salam cium tangan gitu. Kawan Jepun saya, Sato Sang, pelik dengan perangai orang Malaysia. Dia cakap orang Jepun tak mungkin buat perkara yang sama macam orang Malaysia buat. Buat apa tu? Dengarkan kisahnya. Masa buat barbecue di sebuah taman di Kawanabe, di Taman Iwaya, saya lihat ada beberapa orang Asia, daripada rupa paras dia macam orang Asia lah, berjalan-jalan berhampiran dengan tempat kami buat barbecue tu. Daripada raut wajah dia orang tu, saya yakin mungkin mereka tu daripada Indonesia. Perlahan saya lah, saya pun angkat tangan beri salam daripada jauh, Assalamualaikum, sambil melambai-lambai tangan memanggil dia orang. Kawan-kawan Jepun saya yang ada dekat dengan saya semua terkejut. Kawan-kawan awak ke? Saya jawab, taklah, baru first time jumpa, tapi nampak macam orang Asia kan, macam orang Indonesia. Saya kata, macam mana dari tak kenal boleh selamba je tegur dan ajak join barbecue sekali? Kawan Jepun saya tanya. Lepas orang Indonesia tu datang ke tempat kami buat barbecue tu, saya sembang sakan lah dengan orang Indonesia tu, tanya dia macam-macam soalan. Yelah, kita nak tahu kan, tanyalah asal daripada mana, Indonesia kat mana, kerja kat mana, dah berapa lama kat Jepun, macam-macam lah tanya. Sembang macam biasa. Lepas habis sembang dan orang Indonesia tu pun berlalu pergi, kawan Jepun saya pun datang bercakap dengan saya, tanya saya, kenapa aku tengok kau ni bercakap dengan dia orang tu tadi macam sembang dengan kawan-kawan lama je, korang dah kenal lama kan? Kawan Jepun saya tanya kan. Kawan Jepun saya tu memang masih meragui lah, dia tak sangka kan, macam tu punya mesra, kata baru first time jumpa, macam mana dia nak percaya, dia kata. Saya kata memang tak kenal lah, memang itu first time, itu baru first time kita orang jumpa. Dan biasalah kan, kita first time jumpa pun kita macam anggap macam kawan biasa je lah kan, kita tanyalah macam-macam, nak berkenalan kan. Tapi kawan jumpa saya, tapi aku tengok kau sembang sakan nampak macam mesra sangat, pelik macam kawan lama. Saya dengar padahal baru pertama kali ketemu macam tu, sekali saya gelak je lah kan. Berkali-kali Jepun tu tanya dan minta kepastian daripada saya, betul ke baru pertama kali jumpa kan? Dia memang macam betul-betul tak percaya lah. Saya terangkan pada dia memang macam tu lah perangai orang Malaysia ataupun orang Indonesia. Lebih-lebih lagi kita sesama orang Islam kan, memang kita anggap macam saudara sendiri lah, terutamanya orang Indonesia tu. Lagi pula kita orang kan tinggal kat Jepun, jadi bila jumpa geng walaupun lain negara kan, nampak orang Asia, kita rasa seronok sangat, rasa macam satu geng lah tu yang selamba je tegur dan sembang-sembang tu kan. Tapi kawan Jepun saya tenganga dengar bila saya terangkan kita orang baru pertama kali jumpa, dan dia tak sangka betul lah. Dia kata orang Jepun tak mungkin buat seperti apa yang saya buat tu, dia katalah dia jealous, merasa sangat kagum dengan semangat persaudaraan itu. Mantap, Indonesia Malaysia berjaya. So siapa yang pernah duduk Jepun ataupun selalu berinteraksi dengan Jepun pasti setuju dengan saya. Orang Jepun bukanlah orang yang peramah, mereka jenis tertutup dan tak tegur orang lain, especially stranger. Tapi orang Malaysia ataupun Indonesia, kita ni jenis peramah dan cukup terbuka, tegur orang selamba je dan mudah mesra. Mungkin bukan semua, tapi begitulah secara umumnya. Setuju. Kita baru pertama kali ketemu, tapi kalau Indonesia Malaysia ketemu di sebuah negara lain, itu kayak ya udah kayak merasa saudara aja gitu. Aku setuju banget sama yang disampaikan sama Bang tadi guys. Begitu mesranya kita Indonesia Malaysia gitu. Where do you come from? Malaysia. Malaysia. Mashallah. Mashallah. My mom, she has been in Mecca. Hajj. She say, son, if you will go there, you can see in Malaysian people respectful and not smelling dirty. Harum. It's smelling or something like that. But the Malaysian Muslim better than our Turkish Muslim. Oh. Alhamdulillah, inshallah. A lot of countries, friends, they come from Jordan and Lebanon. They are saying the Turkish Muslim is better than Arabic Muslim. Okay. But we are saying the Malaysian and also Indonesian Muslim, it's respectful and size is not like that. Size is also similar. Standar lah tinggi kita ya. Alhamdulillah. Yeah, a little bit far. It's okay.
Kenapa bahasa Indonesia tidak dipilih? Oh, ini yang ini ya, apa tuh? Yang menggunakan bahasa Melayu ya? Custodian of two holy mosques has agreed to run the in khutbah Jumat and in khutbah Arafat in Haramain Sharifain in the language of Malay. Arab Saudi menjadikan bahasa Melayu sebagai satu daripada bahasa asing bagi terjemahan secara langsung ketika khutbah Jumaat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Imam Besar Masjidil Haram Syekh Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz As-Sudais berkata, khutbah Jumaat dalam bahasa Melayu juga akan diadakan di Padang Arafah ketika musim haji. Bercakap kepada kumpulan pengarang media dari Malaysia, Syekh Abdul Rahman berkata langkah itu menunjukkan betapa pentingnya Ikatan Bersama Malaysia bagi Kerajaan Arab Saudi. Aku pernah pergi Saudi, sampai kat immigration aku kasih pasport aku. Oh, dia tengok Malaysia. Dia tahu pasport aku kat tepi bro. Dia tanya aku, I got married. I want to go honeymoon Malaysia. How much I bring? Biasa orang kat situ kalau kahwin je pergi Langkawi, jenting. Aku tanya berapa lama kau lagi? Dia kata 2 minggu. Aku cakap okey lah kau bawa lah RM10,000 je kan. Tiba-tiba dia angin bro. No. I want to bring only 8,000. Apa dia nak haggle dengan kau ni? Aku cakap suka hati kau. Mengamuk bro. Aku tak faham situasi dia sebenarnya ni. Dia minta advice. Bila kau kasih advice yang tak kena dengan cita rasa dia marah kau. Dia anggap macam itu quotation. Dia macam ini tinggi ni. Apa yang kau charge aku ni? Padahal aku nak pasport aku chop ke. Cuba kita tengok baru-baru ni Syekh Ali Jumaah datang. Mantan Mufti Besar Mesir. Beliau datang di sini. Banyak majlis-majlis yang dilakukan di sini. Banyak orang datang pun. Lepas balik beliau diinterview. Beliau ditemu ramah dalam satu TV station di Mesir. Lalu wartawan tadi tanya kepada Syekh Ali Jumaah, wahai Syekh, baru ni kamu pergi ke Malaysia, macam mana pengalaman di situ? Walaupun bukan pertama kali Syekh Ali Jumaah datang ke Malaysia, setelah beberapa tahun baru beliau datang, beliau sebutkan dengan satu jawapan, saya dengar jawapan beliau, macam mana jawapan itu keluar daripada hati beliau, menyebutkan segala bentuk pujian seolah-olah di atas dunia ni tak ada umat Islam yang lebih baik daripada orang Malaysia. Seolah-olah tak ada satu negara Islam yang lebih aman, lebih baik, lebih makmur, lebih aman, lebih damai melebihi daripada negara Malaysia. Seolah-olah jawapan beliau tu macam tu kepada wartawan tadi. Katanya, Masya Allah, muhibbin katanya. Orang-orang Malaysia ni saling berkasih sayang. Mereka meraihkan, mereka buat majlis itu, mereka buat majlis seperti ini. Tak ada satu kacau pun. Puluh ribu orang datang dalam majlis. Tak ada yang kacau ya. Tak ada dunia, hidup dalam keadaan berdamai. Hidup majlis-majlis mahabbah Nabi, majlis selawat hidup. Masya Allah, tabarakallah. Jadi demikian bagaimana orang-orang luar yang memandang kepada kita dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan nikmat ini tidak akan datang kecuali dengan apa yang telah dimulakan oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita, datuk nenek moyang kita yang dahulu, ulama-ulama salaf kita yang dahulu, ulama-ulama yang menghidupkan syiar agama Allah Ta'ala di negara kita, yang menyebarkan mahabbah, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan bagaimana ajarkan kepada kita majlis seperti ini, supaya dengan majlis-majlis seperti ini yang diharapkan supaya semua orang dapat memahami agama Islam dengan konteks yang lebih sempurna, lebih baik, dan ini yang perlu untuk kita teruskan, yang perlu kita kekalkan, kerana negara kita ini hanya akan berada dalam keadaan damai, aman, tenteram, barakah, rahmat yang Allah Ta'ala turunkan selama ini, dikekalkan dia punya cara ini dengan kita kekalkan bagaimana berkembangnya agama Islam di negara kita tanpa ada apa-apa pergaduhan, tanpa ada kekacauan. Kalau kita lihat sahaja di mana-mana tempat-tempat yang lain, contohnya di negara-negara timur contohnya, dengan kekacauan, dengan apa semua, lalu kita balikkan apa yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita, Masya Allah, tabarakallah, betapa banyak patut kita untuk bersyukur kepada Allah. Mereka sangat-sangat memberkahi negara Malaysia, sangat-sangat sayang terhadap orang-orang Malaysia, sangat-sangat bangga, proof terhadap negara Malaysia yang penuh dengan kasih sayang, yang tidak ada pergaduhan antara satu sama lain, banyak mengadakan majelis-majelis, dan itu yang membuat orang-orang Arab itu suka atau senang terhadap Malaysia gitu guys.
Seperti yang udah aku jabarkan juga waktu itu di culture shock aku ketika pertama kali ke Malaysia itu, aku bilang kalau pria-pria di Malaysia itu kemas, rapi gitu. Itu mungkin juga gambaran yang tergambarkan di video ini gitu guys. Orang Malaysia itu rapi, kemas, dan wangi gitu, tidak berbau. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Nah, bagi teman-teman ada video-video yang lainnya, boleh langsung aja kirim ke grup Telegram ya guys, di link deskripsi di bawah ini, atau langsung kirim linknya ke DM di Instagram aku. Oke, bye bye. Assalamualaikum.